Okay, Assalamualaikum semua. Hai, kita bertemu lagi dalam topik yang baru, iaitu topik 4, iaitu nisbah, kadar dan kadaran. Okay, sebelum kita pergi lebih mendalam berkenaan dengan topik nisbah, kadar dan kadaran ni, okay, mari kita perkenalkan sedikit apa yang dimaksud dengan nisbah, kadar dan kadaran. Okay, kita lihat berdasarkan beberapa situasi. Okay, sekarang ni pernah tak pergi klinik ke, atau pusat kesihatan ke, atau hospital ke? Okay, pernah tak jumpa doktor? Okay. Dan pernah tak buat pemeriksaan tekanan darah ataupun panggil sebagai blood pressure? So, mesti pernah tengok mesin ni kan? Okay. So, mesin ni adalah mesin untuk menguji kita punya tahap tekanan darah tu. Okay. Dan okay, cuba perhatikan bacaan yang dekat mesin ni. Okay, ni bacaan atas. Okay, dan ni bacaan bawah dia. Okay. Yang ini, okay, kita panggil dia sebagai bacaan sistolik diastolik. Okay. Sistolik diastolik. Okay. Dan biasanya bacaan inilah yang akan menentukan sama ada seseorang itu mempunyai tekanan darah yang tinggi ke, tekanan darah yang rendah ke. Okay. So bagi bacaan blood pressure normal, okay, blood pressure. Okay. Bagi bacaan blood pressure normal, bacaan dia adalah, okay, bagi bacaan systolik mesti 120 ke bawah, dan bacaan diastolik mesti bacaan 80 ke bawah. Okay, ni cuma tengok bagaimana bentuk, okay, tekanan darah yang tulis. Okay, ditulis dalam bentuk nisbah. Okay. Okay, so nak jadi doktor ke, nak jadi pegawai kesihatan ke, jururawat ke, kena belajar nisbah. Okay, kita teruskan. Okey, kita lihat situasi yang kedua. Okey, ada tak siapa yang bercita-cita atau mengimpikan untuk menjadi seorang arkitek? Okey, so pernah nampak tak ni? Okey, so ini adalah dipanggil sebagai plan. Okey, so dalam ni satu plan rumah. Okey, so bagaimana agaknya seseorang arkitek itu atau pelakar plan nak merancang untuk membina sebuah bangunan yang nyata? So mestilah berdasarkan satu plan dulu. Dia tak boleh terus buat rumah. Okay. Dalam satu rumah mestilah ada ruang tamu, ada dapur, ada bilik tidur, ada bilik mandi. Okay. Jadi sebelum nak bina rumah yang sebenar, arkitek ataupun pelukis plan ni dia mestilah tahu dimensi ataupun saiz ruang yang diperluhi. Contohnya, ruang tamu ni dia nak buat saiz berapa, nak besar berapa. Bilik tidur nak buat bilik saiz besar mana. Dapur nak buat besar mana. So mestilah dia gunakan, okay, dia lukis plan dulu. Okay, contohlah nanti Adif nak buat plan untuk dapur kan. Okay, dapur kat sini. Okay, Adif nak buat satu plan dapur untuk ibu dekat kampung. Okay, so Adif dah berangan dah nak buat dapur tu besar lah, biar mak boleh masak banyak sikit kan, baru makan kenyang. Okay, so Adif kenalah tentukan, okay, untuk melakarkan plan dimensi ataupun saiz dapur ni, Adif kena tahu dulu apakah saiz bagi panjang dan lebar. Saiz dapur contohnya. Okey. Kena tahu panjang berapa, lebar berapa, baru tahu dia punya saiz. Okey, mungkin Adif nak buat saiz 15 kaki kali 12 kaki contohnya. Besar dapur tu. Okay, so jika kita nak tulis dalam bentuk nisbah, mungkin kita boleh tulis dalam bentuk, okay, panjang nisbah lebar, okay, sama dengan 15 nisbah 12. Atau nak lebih tepat lagi, dalam bentuk nisbah kita boleh tulis sebagai 15 nisbah 12. Okay, so ini kita panggil sebagai bentuk nisbah. Okay, kita teruskan. Okay, cuba tengok situasi ketiga. Tahu tak situasi ni kat mana? Biasanya kita temu situasi ni adalah dekat dapur. Okay, pernah tak tolong mak potong sayur ke? Okay, pernah tak tolong mak acuk kuih ke apa? Okay, orang profesional di dapur pun tetap turut menggunakan nisbah. Okay, contohlah, okay, tahu tak ni apa? Sedap kan bulan-bulan puasa ni tengok bubur kacang, tambah pula ada durian. Okay, so nak buat bubur kacang, okay, kan ada resipi ataupun bahan-bahan yang diperlukan. Okay, jadi nak buat bubur kacang ni kita memerlukan santan,
Okey. Kita perlukan santan, kita perlukan gula merah. Okey. Lagi kita perlukan kacang hijau. Okey. Ni antara bahan-bahan penting lah nak buat bubur kacang. Okey. So kena tahu santan berapa gram nak kena pakai, gula merah berapa gram, kacang hijau berapa gram. Okey. Contohnya lah santan, okey, kita perlukan 200 satu kotak tu biasanya 200 gram. Okey. Gula merah pakailah dalam 50 gram. Okey, kacang hijau contohnya nak buat untuk satu family makan 4 ke 5 orang, buatlah dalam 250 gram. Okey. So kita perlukan santan 200 gram, gula merah 50 gram, kacang hijau 250 gram. Okey, ketiga-tiga ramuan ni kita boleh tulis dalam bentuk nisbah. Okey, so jika tulis dalam bentuk nisbah, dia akan jadi 200 nisbah 50 nisbah 250. Okey, di mana ini kita panggil sebagai bentuk nisbah. Okey, dan sebentar lagi kita akan masuk dengan lebih detail. Okey, bentuk nisbah sebegini. Okey, ada cara untuk kita permudahkan bentuk nisbah ini nanti. Okey. So satu lagi, okey, jika perhatikan dengan contoh yang terakhir ini dengan dua contoh yang awal tadi, okey, nisbah untuk 200 nisbah 50 nisbah 250 ni kita panggil sebagai nisbah dalam 3 kuantiti. Okey. Okey, jom kita pergi dapur. Pergi dapur pula.